أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله سبحانه وتعالى بالكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita memperbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan lagi, kita bersua muka lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi, saya akan berkongsi serba sedikit berkenaan tentang satu tajuk yang mana pada hari ini boleh dikatakan semua orang buat benda ni dan semua orang ada pada hari ini benda tu, iaitu berkenaan tentang satu benda yang menjadi rutin harian manusia. Kalau manusia tak menggunakan benda ini, saya yakin 100% manusia itu akan kehilangan maklumat yang banyak, berita-berita yang terkini dan sebagainya. Apa dia? Iaitu berkenaan tentang media sosial, insya-Allah. Jadi media sosial ni boleh dikatakan secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan semua, secara umumnya boleh dikatakan satu benda yang semua orang ada. Boleh dikatakan dalam telefon yang ada pada hari ini, semuanya ada aplikasi sosial yang tersendiri, apps aplikasi yang terlalu banyak yang kita boleh download dalam Google Play dan juga App Store. Antara contoh yang kita boleh gunakan untuk kita bersosial itu seperti aplikasi Facebook, yang mana pada hari ini bukan hanya sekadar di Malaysia saja yang menggunakan Facebook ini, tetapi di seluruh dunia menggunakan aplikasi Facebook untuk mendapatkan maklumat. Begitu juga pada hari ini kita ada juga aplikasi Instagram yang semakin hari semakin mendapat sambutan, terutamanya kepada golongan-golongan muda yang menjadi, kita kata istilah dia sebagai Insta famous, yang boleh menjana pendapatan, boleh mendapatkan duit di situ. Dengan hanya kita promote barang saja, kita boleh dapat income yang begitu banyak sekali. Itu aplikasi Instagram. Dan aplikasi Instagram ni saya katakan kebanyakan yang menggunakan ialah golongan-golongan muda, orang yang bersekolah, mereka yang mahasiswa-mahasiswa universiti banyak menggunakan aplikasi Instagram. Tapi kalau yang berumur 50-an, 40-an tu, saya rasa setakatlah saya jarang jumpa mereka yang menggunakan Instagram. Kiranya orang kata geng-geng veteran lah. Geng veteran ni jarang menggunakan aplikasi Instagram ni, kebanyakan yang menggunakan Facebook. Dan kita ada lagi aplikasi yang lain. Sebagai contoh, kita ada aplikasi yang terbaru ni, kita panggil sebagai TikTok. Boleh dikatakan aplikasi ni banyak digunakan oleh golongan-golongan muda untuk macam-macam. Saya pun tak boleh sebut sebab tuan-tuan dan perempuan pun dah tahu, dah sedia maklum dah, tuan-tuan dapat video daripada media sosial, orang share dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan sedia maklum lah apakah yang dimaksudkan dengan TikTok itu, aplikasi itu, dan lain-lain lagi banyak. Kalau saya nak sebut mungkin tak habis kita punya kuliah pada hari ini. Jadi pada hari ini saya nak bincangkan satu topik realiti yang berlaku pada umat Islam pada hari ini ketika menggunakan aplikasi media sosial. Apa dia? Kita panggil ianya sebagai istilah kecam. Tuan-tuan pernah dengar istilah kecam? Sangat terkenal dan boleh dikatakan hampir keseluruhan pengguna aplikasi media sosial buat benda ni. Mungkin ada yang tak. Alhamdulillah yang tak pernah buat tu, tahniah kepada diri anda kerana anda berjaya mengawal
mengawal badan anda, mengawal anda punya tingkah laku dalam menggunakan adab, dalam menggunakan aplikasi media sosial. Saya cerita ni secara umum, saya tak khususkan kepada mana-mana aplikasi. Sebab tuan-tuan pun dah gunakan dan tuan-tuan tahu apa yang ada dalam aplikasi itu. Kalau kita buka pada bahagian komen tuan-tuan, contohnya dalam Facebook, contohnya bila ada seseorang itu buat salah, ataupun dia ada tersilap, ataupun dia ada macam buat benda yang kita tak suka, kan, contohnya berkaitan dengan syariat lah selalunya, umum buka tudung, contohnya artis-artis dia nak buka tudung dan sebagainya. Waktu tu kita ambil kesempatan lah, kan, yang dikatakan istilah sekarang ni jabatan netizen. Jabatan netizen ni tugas dia apa? Mengecam ni orang yang dikatakan tadi ni, yang buat salah tadi ni. Contoh artis A ni, dia mengumumkan secara umum, okey, aku nak buka tudung pada hari ni. Kita kecam. Jabatan netizen kejam habis-habisan sampai komen naik sampai 1000 2000 lebih. Kan, tuan-tuan ada pengalaman tu? Tuan-tuan pernah tengok orang buat macam tu? Itulah realiti yang berlaku pada hari ini. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang dikatakan kecam ni? Kita dah sebut kecam, kita tahu tak maksud kecam ni apa dia? Okey, baik. Saya bawakan maksud kecam menurut Kamus Dewan edisi yang keempat. Kecam membawa maksud kata-kata atau teguran tentang keburukan orang lain. Maksudnya apa? Maksud secara mudahnya satu teguran yang kita berikan kepada mereka yang melakukan kesilapan. Nasihat. Dia buat salah, kita nasihat. Itu yang dimaksudkan dengan kecam. Jangan kita anggap kecam ni benda yang jahat. Tak, benda tu tak semestinya jahat. Ada kadanya baik. Mungkin cara tu kasar. Okey, orang dah salah anggap kecam tu orang anggap macam benda jahat. Tak. Dia merupakan satu nasihat ataupun satu teguran. Okey, tuan-tuan. Daripada maksud yang dibawakan dalam Kamus Dewan ini, sedia maklum kepada kita bahawasanya teguran itu satu benda yang baik. Kan, nasihat orang, okey adik, lepas ni jangan buat panggil macam ni, tak elok. Kan, contoh kita komen dalam kita benda media sosial, minta tolong janganlah buat perkara sedemikian. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebut apa semua. Baguslah tu. Okey, dalam Islam juga menganjurkan kita ni saling nasihat menasihati, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Ad-Dariyah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan. Kerana apa? Kerana kata Allah, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah ataupun manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kalau dia orang beriman, dia akan ambil nasihat tu, dia akan ambil teguran tu. Jadi Islam menganjurkan perkara yang macam ni. Okey, teguran nasihat ni sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Nabi SAW selalu menasihati sahabat-sahabatnya supaya jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, sentiasa berikan peringatan dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang baik lah, okey, terhadap diri kita dan juga masyarakat Islam kita. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umat manusia supaya kita ni kena senantiasa ingatkan manusia tersebut untuk saling buat baik. Kan, seperti mana dalil yang saya bacakan tadi di awal muqaddimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim, surah Ali Imran. Yang bermaksud, kita adalah sebaik-baik umat yang dijadikan. Kita ni semua ni, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling terbaik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik, suruh orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu melarang orang daripada melakukan sebarang kejahatan, maksiat dan sebagainya. Wa tu'minuna billah, dan kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni benda yang baik lah. Okey, nasihat teguran ni benda yang baik. Kan, kita ajak orang buat baik, kita ajak orang supaya tinggalkan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala lah larang. Jadi sangat-sangat baiklah kita panggil sebagai istilah kecam ni. Tetapi realiti yang berlaku pada hari ini bukanlah seperti apa yang dimaksudkan dalam kamus dan juga bukan apa yang dianjurkan dalam Islam. Kalau kita perhatikan pada hari ini, kecaman yang berlaku dalam aplikasi media sosial
seperti Facebook, Instagram dan sebagainya adalah lebih cenderung kepada ke arah negatif. Maksudnya lebih kepada nak memburuk-burukkan, lebih nak mengumpat, lebih nak mengutuk, lebih nak mencaci, lebih nak menghina dan sebagainya. Ini bukan saya buat tuduhan kosong, tetapi inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan buka Facebook sekarang. Cuba cari satu artis yang mana dia buat salah. Cuba cari tuan-tuan. Kan? Orang kutuk, orang keji, orang caci, bahkan sampai menghina ciptaan Tuhan tu, Allah. Yang buat salah dia, tapi kenapa kita nak hina pula benda yang Allah bagi dekat dia? Nampak tuan-tuan? Dah berubah. Pada asal kecaman yang kita anggap tadi baik, maksudnya sudah berubah kepada negatif. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Humazah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, kita baca ayat ni selalu dalam solat. Apakah maksud dia? Allah sebut, celakalah kepada mereka yang mencaci, pengkeji, penghina, pemaki dan sebagainya. Maksudnya apa? Tuhan kata golongan-golongan yang suka maki orang ni, suka caci orang ni, suka keji orang ni adalah golongan yang dalam kategori sebagai celaka. Pada episod yang lalu saya pernah menyebut Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawasanya orang yang solat itu dia ni celaka bila mana dia lalai. Tapi kali ni Tuhan sebut pula iaitu celaka kepada mereka yang suka mengumpat dan mencela orang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan perkara ini satu perkara yang sangat-sangat besar dan akan memberi impak yang sangat buruk kepada kita nanti bila mana di Yaumul Mahsyar nanti. Dalam ayat yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran, memberi satu keadaan macam mana yang akan terjadi kepada mereka yang buat sikap suka menghina, mengkeji, mencaci orang ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kalla, tidak sama sekali. La yumbazanna fil hutamah. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka yang diberi nama Al-Hutamah. Neraka ada 7. Salah satunya neraka Al-Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Allah tanya kita, apakah engkau tahu apa yang ada dalam neraka Al-Hutamah ini? Maka kata Allah, narullahil muqadah. Iaitu api yang dinyalakan, yang naik menjulang ke hati, allati tattali'u 'alal afidah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Innaha 'alaihim mu'sadah. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang, fi 'amadin mumaddadah, yang melintang panjang. Maksudnya mereka akan diikat di atas satu batang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Hutamah ini. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi SAW menyebut la yudkhulul jannah namamun. Hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud tidak akan masuk syurga kepada mereka yang mengumpat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apakah kita pernah buat perkara sedemikian dalam media sosial? Apakah kita sudah minta maaf? Andai kata kalau kita sudah buat benda tu kepada orang, adakah kita dah minta maaf kepada orang yang kita caci, kita hina tadi tu? Masih ada masa, masih ada peluang untuk kita memohon maaf. Ingat, kita buat salah dengan Tuhan, kita kena minta ampun dengan Tuhan. Kalau kita buat salah dengan orang, kita kena minta maaf dekat orang dulu, baru kita minta ampun dekat Allah. Okey, dia tak kenalah pasangan dia tu kan, tuan-tuan. Tuan-tuan tak semayang, tuan-tuan minta maaf kat orang, kena tak kena? Tuan-tuan kena minta maaf kat Tuhan. Tapi bila mana tuan-tuan kutuk orang, tiba-tiba tuan-tuan nak bertaubat kat Tuhan, sedangkan dalam keadaan yang sama tuan-tuan tak minta maaf lagi dekat orang yang kita caci tadi tu, maka tak kenalah. Kita kena minta maaf dulu dekat orang tu, barulah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya amalan kecam ini sudah menjadi kebiasaan yang kalau kita perhatikan dah seri macam dah tak ada apa-apa, macam benda tu benda yang normal, macam dah boleh diterima oleh masyarakat. Engkau buat salah kau kena kecam, normal orang kata macam tu. Ini bukan perkara yang normal, ini perkara yang Islam tak bagi buat. Okey? Kalau benda teguran tu baik, tak ada masalah tuan-tuan.
kita nasihat dia, kita bagi teguran yang baik, tak ada masalah, bertepatan dengan apa yang Allah sebut dan juga maksud kecam tadi tu. Tetapi kalau benda itu benda yang memburuk-burukkan dia, benda yang nak menjatuhkan dia, memaki, hamun dan sebagainya, maka benda tu sangat tak dibenarkan. Contohnya siapa lagi yang pernah kena kecaman ni? Selalunya artis, ahli-ahli politik kan, ahli politik selalu memang kena lah. Buat salah sikit kena terus kecam dan sebagainya. Dan dianggap benda tu benda yang normal pada hari ini. Jadi satu benda yang kita kena ubah. Kita kena ubah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, orang yang buat perangai sedemikian, orang yang suka mencaci, menghina ini, Allah sebut dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang bermaksud apa? Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Orang yang membuat perkara yang sedemikian, suka mencaci ni tadi, maka Allah bagi tahu dekat dia, adakah hang suka makan satu daging bangkai yang busuk, daging saudara hang yang telah mati? Tuan-tuan sanggup tak makan orang, tuan-tuan? Makan adik-adik kita sanggup tak? Tak sanggup orang. Bahkan kalau kita diberi tawaran 1 juta pun nak suruh makan orang, kita takkan makan. Sebab geli. Kan, kalau daging lembu yang busuk, yang dah simpan sampai bertahun, tiba-tiba kita nak masak, kita makan tak? Kita takkan makan sebab busuk. Macam tu juga dengan cacian. Kalau kita suka caci orang, kita suka maki orang dan sebagainya, maka kita seolah-olah seumpama orang yang suka makan daging bangkai kawan kita sendiri. Itu bukan saya sebut, tetapi itulah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi secara kesimpulannya pada hari ini, apa yang kita dapat faham bahawasanya amalan kecam ni pada asalnya satu benda yang baik, dia merupakan teguran. Tetapi lama kelamaan dia sudah menjadi satu perkara yang tidak baik, berubah daripada baik kepada tidak baik. Okey, disebabkan apa? Disebabkan perangai kita sendiri, sikap kita sendiri, adab kita dalam kita menggunakan media sosial tu macam mana. Okey, dalam apa-apa jua keadaan dan tempat sekalipun, adab is nombor 1. Mesti letak nombor 1. Adab kita nak masuk rumah, kita ada adab dia. Nak masuk ke dalam kelas, kita ada adab dia. Adab dengan orang tua, ada adab dia. Adab dalam menggunakan media sosial pun ada adab ni juga. Jadi tuan-tuan, insya-Allah ya, kalau kita pernah buat sebelum ni, insya-Allah sama-samalah kita ubah perkara sedemikian supaya kita tidak lagi membuat perkara yang sebegini rupa. Okey tuan-tuan, benda tu benda yang baik, tetapi kalau kita salah gunakan ia melebihi batas yang telah ditetapkan oleh syarak, maka perkara tersebut boleh menjadi haram. Baik tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu untuk hari ini perkongsian saya. Jadi secara simpulnya, secara khulasahnya, Islam membenarkan kita menggunakan media sosial kerana apa? Berdasarkan kaedah al-aslu fil al-asya' al-ibahah hatta yadullu ala dalil at-tahrim. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan, asal sesuatu perkara itu adalah harus hukumnya, sehinggalah datang kepada dalil pengharamannya. Maksudnya apa? Tuan-tuan, kita nak berhibur dengan handphone, boleh, tak ada masalah, kerana Tuhan tak pernah melarang kita. Tak ada dalil pun yang sebut kata haram menggunakan handphone. Tetapi kalau kita buat benda-benda yang tak baik, kita share benda-benda yang tak baik dalam ni, maka disitulah yang menjadi haramnya, kerana ada asas dalil yang lain yang menjadi pengharaman kepada perkara tersebut. Jadi kecam ni satu benda yang baik, pada asalnya menjadi sunnah, tiba-tiba akhirnya menjadi punah. Sebabkan apa? Disebabkan sikap dan perangai kita. Jadi insya-Allah kita nak bagi teguran pada orang, kita sopan dan kita jaga kita punya adab dan juga bahasa kita, insya-Allah. Moga-moga kita menjadi seorang yang boleh dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk, apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Pada hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.